Salam sejahtera kepada Puan Anissa dan Encik Awangko Hamdan. Kami dari Trio Picasso yaitu Maxwell Saran, Clarissa Matilda, dan Mini akan membentangkan Flusus pada tahun 1960 dan Happenings pada tahun 1950 sehingga 1960 pada kursus Sejarah Moden Seni ini. Pengenalan Flusus. Flusus merupakan satu komposer, pereka dan juga penyair. Flusus juga dikenali sebagai media dan disiplin artistik yang amat berbeza serta menghasilkan bentuk seni yang baru. Dan Flusus juga dikategorikan sebagai intermedia, iaitu menggunakan beberapa media seperti tarian, muzik, elektronik dan filem secara serentak. Pengenalan Happenings. Happenings merupakan seni persembahan, peristiwa ataupun situasi yang dijadikan sebagai sebuah persembahan. Happenings dapat menjadi satu bentuk seni media yang baru di mana yang menekankan antara penghibur dan juga penonton. Happenings juga menggunakan unsur lukisan, puisi, tarian, muzik dan mempersembahkannya secara sebagai aksi secara langsung. Jadi seterusnya merupakan ciri-ciri Flusus dan juga Happening. Jadi ciri-ciri Flusus adalah Flusus tidak mempunyai gaya yang spesifik, di mana seniman Flusus menggunakan berbagai media dan juga proses dikenali sebagai do it yourself ataupun buat sendiri, ataupun bahasa singkatannya yang kita dengar pada masa kini DIY. Jadi, persembahan Flusus adalah secara rawak dan penggunaan sebarang objek yang ada untuk membuat sesebuah karya tersebut. Jadi, seterusnya ciri-ciri happening. Happening dapat dilakukan di mana-mana sahaja. Ia dapat dipersembahkan di teater jalanan ataupun di ladang. Jadi, ciri-ciri happening ini boleh dilakukan secara outdoor ataupun indoor. Jadi kehadiran penonton dalam happening dapat menggabungkan aspek peluang dan juga happening berlaku dalam persekitaran ataupun pemasangan dalam galeri, itu melibatkan bunyi, cahaya tayangan, persembahan dan juga penonton. Jadi kesemua ciri tersebut perlu ada untuk menghasilkan happening tersebut berjaya dilakukan. Okey. Berikut adalah merupakan seniman Flusus. Jadi Yoko Ono merupakan seorang seniman Flusus yang berasal dari Jepun yang menghasilkan karya yang bertajuk Ceiling Painting pada tahun 1966. Jadi karya tersebut mempunyai deskripsi di mana terdapat sebuah tangga yang berada di tengah-tengah. Jadi tangga tersebut mempunyai kanta pembesar yang diikat pada satu tali secara tergantung. Kalau kita lihat, dia digantung di atas satu tangga tersebut, dan sebuah kaca yang dilekatkan di atas siling untuk mengelakkan tali tersebut tidak mudah terjatuh. Jadi seterusnya adalah analisis bagi karya ceiling painting tersebut. Jadi analisis terdapat dalam karya ceiling painting tersebut adalah terdapat jalinan garisan yang ada pada tangga tersebut. Seperti kita lihat, jalinan garisan satu persatu yang ada pada tangga tersebut, dan juga komposisi karya persembahan itu diletakkan di bahagian penjuru. Jadi kalau kita lihat pada gambar tersebut, karya tersebut, tangga tersebut diletakkan di bahagian penjuru. Baiklah, karya Yoko Ono yang seterusnya adalah Cut Pieces pada tahun 1965. Jadi deskripsi bagi karya tersebut terdapat figura manusia
yaitu beliau sendiri yang sedang duduk bersila di sebuah di hadapan para penonton di atas panggung tersebut. Jadi beliau duduk di atas batang kayu yang terdapat sebilah gunting berada di bahagian tepinya itu. Seperti kita lihat, gunting tersebut diletakkan di bahagian tepi ujung kayu tersebut. Okey. Jadi untuk analisis karya ini, pada karya tersebut terdapat garisan pada papan kayu, garisan yang ada pada papan kayu tersebut. Jadi komposisinya yang menghadap ke hadapan penonton, dan jalinan yang menghadap jalinan yang ada pada seluarnya. Jadi interpretasi bagi karya cut pieces ini itu mempunyai makna tersuratnya. Jadi makna tersuratnya yang menutup badannya menggunakan kedua-dua belah tangan. Jadi di mana para penonton tersebut akan dipanggil untuk menggunting setiap bahagian pakaiannya itu sehingga kain beliau tidak kosong di badannya. Jadi cut pieces, jadi karya ini digelar sebagai cut pieces. Jadi kepingan yang telah digunting oleh penonton tersebut akan dibawa penonton balik ke tempat duduk mereka sendiri. Jadi di situ kita lihat dia menutup badannya menggunakan kedua belah tangannya untuk mengelakkan daripada ada isu yang terjadi pada sesi persembahannya itu. Kita beralih ke seniman happenings. Ini adalah karya yang bertajuk Hysteria by Ellen Capro. Deskripsi bagi sebuah karya ini merupakan sebuah badan kerja yang subur dan dinamik dengan kehidupan akhirat dalam genre pemasangan, yaitu installation. Contoh sebuah karya histeria ini jarang berlaku pada pencerobohan awal artis yang mengadaptasikan dalam lukisan aksi dan menunjukkan visual yang tegas, yaitu memberi isyarat yang tegas seperti ha-ha-ha pada karya itu. Ha-ha-ha yang diutamakan dalam karya di mana ditarifkan menyatu paduan suaranya. Dibebaskan daripada pemenjaraannya melalui aksi yang nyata dan langsung. Namun, kepekaan transmedia seperti oil, silver foil, dan fabric collage pada atas kanvas. Seterusnya, interpretasi bagi karya Hysteria. Karya Hysteria menunjukkan keadaan psikologi yang dicirikan, yaitu emosi yang tidak terkawal. Namun, karya ini juga menyifatkan yang mengasyikkan kepada penonton dan pengunjung terhadap ke galeri itu. Karya ini juga membolehkan penonton melepaskan diri daripada peranan biasa, seperti menyifatkan diri sebagai suara yang dikaitkan dalam karya tersebut, yaitu ha-ha-ha. Bagi analisis pula, penggunaan warna hitam, merah, biru dan hijau ditulis ha-ha-ha pada karya tersebut. Namun, merah dan hitam merupakan warna dominan pada karya tersebut. Jalinan collage seperti kerajang perak, yaitu minyak dan fabrik yang digunakan atas kanvas dalam penghasilan karya Ellen Capro. Seterusnya, karya kedua bagi Ellen Capro adalah Participant in His Yard, yaitu Yard, pada tahun 1967 di Pasadena Art Museum. Interpretasi bagi karya Yard ini juga terdapat 3 pengkarya yang mengolah semula karya Capro Yard ini, yaitu William Pope L., Sharon Hayes, dan Josiah McElhenney, mentafsir semula karya Ellen Capro pada tahun 1961. Capro berkeras mencipta semula seperti yang dinyatakan Molesworth
penciptaan semula, penataan semula, atau pembuatan semula. Bagi Kepro, karya Yard dinyatakan seperti tersebut, iaitu Yard must always change. Sumbangan karya Yard pula membentukkan reka garis yang kabur menjadi bentuk seni yang baharu supaya ramai berinteraksi dan kelihatan seakan tempat barang rongsokan. McElhenney, pengkarya ini juga mengadaptasikan karya Yard di mana menamakannya Junk Yard, iaitu sebagai konserna visual Kepro untuk menyambung legasi karya Yard. Interpretasi bagi karya Yard ini juga terdapat 3 pengkarya yang mengolah semula karya Kepro Yard ini, iaitu William Pope L., Sharon Hayes, dan Josiah McElhenney, mentafsir semula karya Ellen Kepro pada tahun 1961. Kepro berkeras mencipta semula seperti yang dinyatakan Molesworth, penciptaan semula, penataan semula, atau pembuatan semula. Bagi Kepro, karya Yard dinyatakan seperti tersebut, iaitu Yard must always change. Sumbangan karya Yard pula membentukkan reka garis yang kabur menjadi bentuk seni yang baharu supaya ramai berinteraksi dan kelihatan seakan tempat barang rongsokan. McElhenney, pengkarya ini juga mengadaptasikan karya Yard di mana menamakannya Junk Yard, iaitu sebagai konserna visual Kepro untuk menyambung legasi karya Yard. Ini adalah sedikit pengenalan dari seniman happenings, yaitu Wolf Vostell, yang merupakan seorang pelukis dan pengukir Jerman, di mana dianggap sebagai salah satu pengguna awal seni, video, dan pemasangan seni pemasangan, yaitu instalasi. Wolf Vostell menghasilkan karya yang bertajuk Transmigrasi 2 yang berada di Pusat Seni dan Teknologi Media Carol He. Die Werke der Serie Transmigration stellen für die Kunstgeschichte ein wichtiges Ereignis dar. In ihr wurde erstmals Malerei mit dem Medium Fernsehen verbunden. Inspiriert wurde Vostell von Passanten vor einem Schaufenster, die über einen Fernseher staunten. Die Spiegelbilder der Passanten auf der Scheibe mischten sich mit den Fernsehbildern dahinter. Dadurch sei er auf die Idee gekommen, einen Fernseher in seine Transmigration-Bilder aufzunehmen. Menghasilkan karya yang bertajuk Transmigrasi 2 yang berada di Pusat Seni dan Teknologi Media Carol He. Wolf Vostell menghasilkan karya yang bagi analisis pula karya ini terinspirasi dari orang yang lalu lalang yang di tingkat kedai yang akan terbekunya pada televisyen tersebut kepada dua bahagian. Beranggap bahwa orang-orang itu berwarna hitam di hadapan tingkap kedai, keratan apabila mereka di cermin kaca dan televisyen itu muncul di tengah gambarnya yang telah dibuatnya di tepi bagi analisis pula karya ini di hadapan dari latar belakang kuning air di tingkap bahagian atas yang akan terbekunya pada televisyen tersebut yang lebih kurang mengingatkan beranggap bahwa orang-orang itu berkerumun tersebut di hadapan tingkap. Bagi interpretasi karya transmigrasi ialah berarti itu tidak perlu menjadi sebahagian daripada kerjanya sendiri. Namun artis hanyalah sebahagian daripada peranti itu yang mempunyai kelebihan bahawa anda tidak perlu membuat pelaburan mahal dalam set televisyen pada masa itu. Seterusnya ialah Wolf Vostell, iaitu DVD ataupun Edge pada tahun 1963, iaitu bertempat di Museum Vostell Malpartida. Deskripsi bagi DVD ataupun Edge ini mempunyai video 6 saluran yang menunjukkan pada 6 monitor TV, 6 kabinet pejabat, telefon dan juga 3 kamar, jemputan pameran dan 6 benih dengan selada air. Seterusnya adalah analisis
Analisis merupakan penonton belum mengikut berbagai arahan, menyebabkan penonton televisyen pasif digalakkan untuk mengambil bahagian. Dengan itu, mereka menjadikan bahagian aktif dalam kerja dan sepadan dengan watak penyertaan yang berlaku. Interpretasi Foster mengikuti jejak Marcel Duchamp yang menyebarkan dengan tepat integrasi objek yang ditemukan ini. Jadi dia meneruskan prinsip John Cage di Amerika Serikat, iaitu bunyi yang ditemui tidak sebagai bunyi tetapi sebagai musik, dan dengan itu sebagai sebahagian daripada seni. Okey, televisyen dan sederhana masa menawarkan kedua-duanya sebagai bahan yang boleh digunakan. Seterusnya, Foster juga menggunakan tauhar baru ini dan mengkaji kemungkinannya dalam eksperimen akustik visual yang dia amalkan selari dan bersama-sama dengan pergerakan flusus, berbagai pemuzik dan juga banyak artis.